Hai semua, selamat sejahtera. Cikgu ucapkan selamat kembali dalam kelas pendidikan moral. Okey, jadi cikgu nak ucapkan selamat datang kelas PDPR, Pendidikan Moral Tingkatan 4. Jadi tidak terlewat rasanya cikgu ingin mengucapkan selamat tahun baru 2021. Jadi harapan cikgu supaya kamu dapat belajar dengan baik walaupun kamu sekarang belajar di rumah, tetapi ilmu itu walau di mana kamu berada di sekolah ataupun di rumah tetap kamu perlu belajar. Jadi sekali lagi cikgu memperkenalkan cikgu merupakan cikgu kelas pendidikan moral kamu bagi kelas PDPR lah ya. Okey, nama cikgu mungkin ada pelajar-pelajar pendidikan moral tingkatan 3 tahun lepas sudah kenal dengan cikgu. Namun demikian ada juga cikgu lihat ada pelajar-pelajar baru yang baru kenal cikgu. Nama cikgu ialah Cikgu Norzalina, tetapi pelajar cikgu yang dulu lebih suka memanggil cikgu Cikgu Combi ya. Bukan zombie tetapi Combi. Baiklah, jadi cikgu berharap kamu semua sudah bersedia dengan hari pertama kelas PDPR bagi tahun 2021. Sebelum cikgu mengajar kamu pada hari ini secara offline ya, jadi cikgu harap kamu sentiasa menjaga kesihatan, jaga kebersihan diri, sentiasa mensanitasi tangan kamu dengan bahan cecair itu, dengan hand sanitizer. Pastikan kamu tidak keluar rumah jika tidak ada keperluan. Memandangkan kita berada dalam negeri yang PKP, jadi cikgu harap kamu semua sentiasa patuh dengan arahan, memakai pelitup muka dan sebagainya. Jadi janganlah nanti kamu ke sana ke sini tanpa sebab, nanti akan menyebabkan virus COVID-19 tu mudah menyerang kita. Jadi siapa yang akan melawan virus tu? Kita sendiri yang perlu melawan dengan virus COVID-19. Baiklah, tanpa melengahkan masa, cikgu juga berharap selesai kelas PDPR kita pada hari ini, kamu sekurang-kurangnya dapat tahu serba sedikit tentang pengenalan subjek pendidikan moral tingkatan 4. Berbanding dengan pendidikan moral tingkatan 3 yang dahulu tidak ada PT3 kan, tetapi tahun ini tingkatan 4 kamu kena belajar betul-betul kerana pendidikan moral tingkatan 4 dan 5 merupakan subjek SPM ya, wajib ambil, tak boleh drop dan sebagainya. Ini bukan subjek elektif ya, subjek teras. Jadi kamu kena ambil subjek pendidikan moral. Bagi pelajar non-Muslim kena ambil subjek moral lah. Bagi pelajar pendidikan Islam kena ambil subjek pendidikan Islam. Okey, jelas ya. Okey, baiklah. Sekarang ni cikgu berharap kamu sediakan buku tulis sebab kelas kita kelas PDPR, jadi belum kelas bersemuka. Jadi cikgu harap kamu sediakan sekurang-kurangnya satu buku tulis panjang ya, satu buku tulis panjang. Kalau dulu masa tingkatan 3 cikgu pakai buku pendek saja kan, tetapi untuk menengah atas tingkatan 4 dan 5 cikgu menggunakan buku panjang sebab ada yang bahan-bahan yang perlu ditampal dalam buku, memudahkan kamulah untuk tampal dalam buku tulis tersebut. Okey? Jadi sediakan pen, sediakan buku teks belum dapat kan, jadi kamu boleh guna buku teks digital ya, buku teks digital. Rasanya guru-guru kelas kamu pun dah share ya, bagaimana kamu nak buka buku teks digital itu. Okey, baiklah. Cikgu menggunakan PDPR ni gunakan video ya, sebab dalam masa yang sama serentak dengan kelas bersemuka. Jadi cikgu
tak boleh ajar secara talian tapi cikgu mengadakan kelas secara offline. Jadi kamu boleh buka video cikgu ini dari semasa ke semasa untuk kamu memahami lebih lanjut tentang topik pendidikan moral. Jadi untuk hari pertama ni kita berkenalan dahululah dengan subjek pendidikan moral. Baiklah, sudah bersedia semua? Baik, sekarang cikgu nak tunjukkan yang ini. Nilai-nilai universal, ya. Nilai-nilai universal ni kalau dulu KBSM, awak KSSM kan? Masa KBSM kena 36 nilai perlu dihafal. Ya, perlu hafal ya sebab nilai-nilai ini perlu dimasukkan dalam jawapan kamu nanti. Ini. Jadi 18 nilai ni kamu kena hafal. Sentiasa hafal. Kalau boleh buatlah lagu ke, buat akronim ke untuk 18 nilai ni. Ya, kita cuba baca satu demi satu. Yang pertama, kepercayaan pada Tuhan. Mana-mana pun dalam rukun negara pun, minta maaf ya, kepercayaan kepada Tuhan merupakan perkara pertama yang perlu kita ingat. Ya, rukun negara pun kepercayaan kepada Tuhan. Yang kedua, baik hati. Kalau nilai yang lama masa abang-abang awak dulu tak ada. Sekarang dah ada baik hati, nilai bertanggungjawab, nilai berterima kasih, nilai hemah tinggi, hormat, kasih sayang, keberanian, kejujuran, kerajinan, kerjasama, kesederhanaan, toleransi, berdikari, harga diri, kebebasan, patriotisme dan rasional. Okey, kalau kamu nampak 18 nilai ni, ada tak yang ada dalam diri kamu? Kalau kata tak ada, maknanya kamu kena belajar moral banyak lagi lah. Sebab dah tingkatan 4 pun tak capai lagi nilai-nilai ni, maknanya pembentukan moral dalam diri kamu belum ada. Jadi cikgu kena moralkan kamu lagi, ya. Mesti ada kepercayaan pada Tuhan. Kita mesti bersemayang pada Tuhan kita kan, yang memberi kita rezeki, memberi kita ilmu dan sebagainya. Baik hati ni lebih kepada sikap kita. Contohnya kita membantu orang lain, baik hatilah. Tak pentingkan diri sendiri. Bertanggungjawab ni contohnya cikgu beri tugasan kepada kamu. Jadi kamu sebagai pelajar, kamu bertanggungjawab melaksanakan tugas itu. Seperti kamu duduk di rumah, kan? Duduk di rumah, kamu bantu ibu bapa di rumah, mengurangkan beban tugas mereka di rumah. Contohnya membantu ibu memasak di dapur, membantu ayah cuci kereta. Itu bertanggungjawab lah, tanggungjawab seorang anak kepada keluarga. Berterima kasih ni pula, sentiasa ucap terima kasih supaya orang yang memberi tu akan rasa bahagia. Ini bila orang beri sesuatu pada awak, awak tak cakap apa-apa. Jadi raja-rajalah ucap terima kasih. Ya. Hemah tinggi ni lebih kepada perlakuan, lebih pada perlakuan pertuturan, pertuturan. Contohnya, apabila kamu bercakap dengan keluarga, bagaimana nada suara kamu? Adakah kamu boleh tengking? Kamu boleh marah ibu bapa kamu? Boleh ke? Kalau kamu tak puas hati sesuatu, kamu tinggikan suara. Ada cara lain jika kamu tidak puas hati kepada sesuatu. Kalau ini dengan keluarga lah. Kalau dengan guru pun sama. Ya, jika kamu rasa tak puas hati dengan seorang cikgu tu, terus gunakan kata-kata yang kesat, marah-marah, tak boleh. Kita kena hormat orang yang lebih tua dan berpangkat. Gunakan perkataan yang lebih elok dan sebagainya. Itulah diri kita, bermoral atau tidak kan. Ni tak, dengan kawan-kawan awak cakap perkataan yang tak elok, ya, perkataan cikgu tak nak sebut sebab kelas moral kan. Jadi awak sendiri faham. Kalau awak berada dalam kelas, kadang cikgu sendiri dengar perkataan-perkataan yang tidak sepatutnya dikeluarkan oleh seorang rakan kepada rakan yang lain. Ya. Guna perkataan-perkataan yang lucah, perkataan-perkataan yang kesat, perkataan-perkataan yang kasar. Kadang-kadang keluar perkataan yang boleh menyentuh isu agama. Itu kita tak nak lah. Ya. Okey, seterusnya nilai yang keenam ialah nilai
Hormat, nilai hormat. Sekarang ni cikgu nampak budaya hormat ni makin kurang. Awak berselisih dengan guru pun, cikgu, kadang-kadang cikgu yang ucap selamat pada kamu semua. Contohnya berselisih nak pergi kantin ke, nak pergi koperasi ke, nak pergi tandas ke. Tak nak pun pandang muka cikgu cakap, selamat pagi cikgu, selamat sejahtera cikgu. Apa salahnya kita sebagai anak murid atau student sentiasa memberi hormat kepada guru kita. Macam cikgu pun kadang berselisih dengan pelajar, cikgu sendiri cakap, sudah makan ke? Nak pergi mana? Kita tegur. Ya, jadi amalkan yang ini. Ya, kalau sekarang SOP kan tak boleh bersalaman dan sebagainya. Just cakap, selamat pagi cikgu, selamat sejahtera cikgu, selamat pagi, selamat petang dan sebagainya. Hormat ya. Kemudian kasih sayang. Kasih sayang ni tak semestinya kasih sayang cinta kepada teman lelaki, teman perempuan. Kasih sayang ni lebih pada kita kepada ibu bapa, kepada ahli keluarga, adik-beradik, kepada guru, kepada haiwan, kepada alam sekitar, tak semestinya pada orang. Ya. Jadi kena tengok, kita sayang. Contohnya awak buang sampah merata-rata, maknanya awak tidak mengamalkan kasih sayang terhadap alam sekitar. Awak jumpa kucing yang jatuh dalam longkang, awak biarkan saja. Maknanya awak tidak amalkan kasih sayang terhadap haiwan. Jadi kita kena terapkan perkataan nilai kasih sayang tu dalam diri kita. Keberanian. Keberanian ni maksudnya bukan berani mencuri, berani ponteng kelas. Itu salah tu. Sikap yang salah. Memang berani tetapi tujuan awak tu salah. Tak kena dengan nilai moral. Keberanian ni maksudnya awak berani menyuarakan pendapat. Berani melakukan sesuatu. Contohnya awak berani menyelamatkan orang. Contohnya nak lintas jalan kan, awak ternampak seorang buta ingin lintas jalan. Awak beranikan diri awak, walaupun awak tak kenal orang buta tu, awak beranikan diri membantu orang buta melintas jalan. Ataupun awak berani membantu orang yang dalam kecemasan. Itu beranilah ya. Berani menangkap pencuri. Itu betul ya. Jangan awak jadi pencuri. Awak berani menangkap pencuri. Soalnya kejujuran. Kejujuran ni maknanya awak tidak berbohong. Awak tidak berbohong. Maknanya awak bercakap benar. Contohnya di rumah, kadang ibu bapa awak cakap, siapa yang ambil duit RM10 atas meja, awak tak mengaku. Padahal awak ambil. Nasib baik kat rumah tak ada CCTV. Kalau ada CCTV, dah kantoi kan. Jadi kena jujur. Sama juga waktu awak ambil peperiksaan, awak menduduki peperiksaan kan. Awak jujur atau tidak? Ada setengah pelajar, cikgu pernah tangkap pelajar ya, membawa nota kecil dalam kelas peperiksaan. Salah itu. Maknanya dia telah berbohong, dia tak jujur pada dirinya. Ya, perbuatan itu tidak bermoral. Kerajinan. Kerajinan ini kadang-kadang sampah dalam kelas tu, bawah lantai, bawah meja, bawah kerusi, bawah meja, awak buat tak reti je kan. Jadi tolonglah rajin-rajinlah angkat sampah tu, buang dan basuh tangan. Ada pelajar dia tak ambil tahu langsung. Itu menunjukkan diri dia memang di rumah pun samalah sikap macam tu. Orang yang tak suka kebersihan. Kan? Jadi tak rajin. Lagi satu kerajinannya belajar. Contohnya sekarang kita kelas PDPR kan. Jadi kalau time waktu kelas moral, awak rajin tengok video yang cikgu share dan sebagainya. Masuk dalam kelas online dan sebagainya. Siapkan tugasan yang diberi. Rajinlah tu. Rajin tolong ibu bapa. Boleh kaitkan dengan bertanggungjawab tadi kan. Okey, seterusnya kerjasama. Kerjasama ni maksudnya awak bersama-sama dengan orang lain. Melakukan sesuatu perbuatan yang baik. Bekerjasama. Contohnya aktiviti menghasilkan mural sekolah ataupun menyiapkan tugasan projek sekolah dan sebagainya, projek mata pelajaran ya, macam RBT tahun lepas lah kan, tahun ni dah tak ada RBT. Jadi itu antara contohnya kerjasama. Contohnya hari sukan kan, ada kerjasama antara kumpulan. Okey. Baik, nilai yang ke-12 ialah nilai kesederhanaan. Kesederhanaan ni maksudnya awak tak lebih dan tak kurang. Awak berada di tengah-tengah. Awak tak over lah maksudnya. Contohnya, awak baru pelajar tingkatan 4 kan, baru nak masuk 16 tahun. Tapi awak
menunjukkan aksi awak, sombong awak, mengatakan awak ni banyak duit kat sekolah dan sebagainya, bawa duit tunjuk kawan, awak pakai iPhone iPhone 12 Max Pro tu, jadi awak tunjuk pada kawan-kawan. Itu bukan kesederhanaan. Kesederhanaan ni maknanya awak jadi manusia yang biasa. Maknanya tidak lebih dan tidak kurang. Jangan terlalu menonjol dan jangan terlalu kurang. Okey, itu maksudnya kesederhanaan. Tidak berlebih-lebih, tidak membazir. Itu adalah kesederhanaan. Toleransi ni lebih kepada hubungan kita dengan pelbagai kaum pun boleh. Toleransi kita dengan rakan kelas pun boleh. Dengan jiran. Toleransi ni tolak ansur. Bertoleransi, tidak berkeras. Ya. Maksudnya sentiasa give and take. Ya. Sentiasa bantu-bantu. Terutama kalau awak duduk rumah awak tu jiran pelbagai kaum dan sebagainya, sentiasa bertoleransi, sambut perayaan bersama-sama dan sebagainya. Okey? Berdikari ni asalnya perkataan berdiri atas kaki sendiri. Maknanya awak melakukan satu pekerjaan, satu tugasan tanpa mengharapkan bantuan orang lain. Bukannya kata tak boleh harapkan bantuan orang langsung. Boleh, tapi maknanya tidak bergantung 100% dengan orang lain. Maknanya awak cuba dulu. Ni belum mula lagi dah fed up. Dah surrender. Tak bolehlah berdikari ni melakukan satu pekerjaan tugasan itu awak boleh melakukan sendiri tanpa mengharapkan bantuan orang lain. Ya, itu antara maksudnya berdikari. Sebenarnya harga diri ni kalau dulu cikgu ajar harga diri kalau yang KBSM dulu ya, harga diri ni lebih melibatkan tentang maruah lah ya. Kelakuan yang beradab, yang bersopan. Samalah ya. Awak pun kena belajarlah perkataan harga diri. Harga diri ni maksudnya kalau remaja ni tidak melibatkan diri dalam gejala sosial. Contohnya perbuatan-perbuatan yang melanggar disiplin sekolah, ponteng sekolah, merokok, membuli, kemudian merempit, lepak, kemudian hisap dadah dan sebagainya. Itu harga dirilah. Maksudnya awak kena jaga daripada terlibat dengan perbuatan-perbuatan negatif. Sentiasa menjadi orang yang berpositif, bukannya orang yang negatif. Itu ialah harga diri. Kalau tadi yang hemah tinggi ni lebih pada perbuatan, percakapan kan, pertuturan. Harga diri lebih pada tingkah laku, perbuatan. Contohnya naik motosikal, tak pakai helmet, kan ada kan. Lesen pun tak ada, kena langgar polis dan sebagainya. Langgar polis pula. Langgar traffic light dan sebagainya. Lari daripada polis kena kejar kan, sebab tak ada lesen, tak ada pakai helmet, itu salah tu harga diri. Ni kena ada harga diri. Pelajar yang macam tu, remaja yang melanggar peraturan sekolah dan sebagainya tu, dia tak ada harga diri. Jadi kita kena terapkan nilai harga diri. Baiklah, seterusnya nilai yang ke-16 ialah nilai kebebasan. Kebebasan ni bukannya 100% total kamu boleh freedom. Tak semestinya. Kebebasan ni kebebasan bersuara, kebebasan bercakap, kebebasan melakukan sesuatu tapi mesti ada hadnya. Okey, itu maksudnya kebebasan. Nanti dalam topik buku teks ada antara topiknya membincangkan nilai kebebasan. Seterusnya, nilai patriotisme. Kalau patriotisme, mesti awak ingat sejarah. Patriotisme sejarah. Ya. Patriotisme ni lebih kepada cinta kita kepada negara. Cinta akan negara. Jangan cinta pada negara lain. Kita kena cinta negara kita melebihi negara lain. Faham tak? Contohnya sebab tu dia adakan sambutan Hari Kebangsaan, kita sayangi negara kita dan sebagainya. Itu maksudnya patriotisme. Kalau contohnya awak memakai produk buatan Malaysia, maknanya awak telah mengamalkan nilai patriotisme. Okey? Rasional ni pula lebih pada pemikiran. Pemikiran maknanya awak fikir benda tu betul atau salah. Contohnya kelas PDPR ni. Awak kata, malaslah nak masuk kelas PDPR. Bukannya cikgu nampak pun. Itu maknanya awak fikir yang tidak wajar. Kalau yang wajar pula, semangatnya nak masuk kelas PDPR. Walaupun tak datang sekolah tapi aku nak belajar sebab aku nak berjaya. Itu maksudnya belajar boleh berfikir secara wajar dan waras. Itu maksud rasional. Dia boleh bertindak dengan wajar. Dia boleh fikir secara rasional. Okey, dia boleh fikir secara rasional yang positif, bukan berfikir secara rasional yang negatif. Ini masuk rasional.
Alright? Ini secara umumlah cikgu menerangkan maksud-maksud nilai ini. Nanti dalam kelas, cikgu akan terangkan lagi lah untuk setiap topik yang ada nilai. Tak semua topik ada semua nilai ni. Mungkin ada 5 nilai, ada 5 nilai lain pula untuk setiap topik yang kita belajar. Okey, jelas setakat sekarang? Okey, seterusnya kita pergi kepada buku teks. Jadi siapa yang belum ada buku teks, kamu boleh buka laman web KPM, boleh cari buku teks digital tingkatan 4, atau pergi pada buku teks Pendidikan Moral lah. Ini contoh cover depan untuk buku teks Pendidikan Moral tingkatan 4. Okey? Baik, seterusnya apa kandungan yang ada dalam buku teks tingkatan 4? Okey, untuk tingkatan 4 kamu akan belajar bidang 5, bidang 6 dan bidang 7. Jadi untuk minggu pertama dan seterusnya ini kita akan mulakan dengan bidang 5 yang bertajuk insan bermoral. Cikgu kena ajar awak dulu dia menjadi insan yang bermoral. Jadi topik untuk unit 1 pada minggu ini dan minggu depan ialah norma masyarakat pemangkin kesejahteraan. Okey, itu unit 1, unit 2, unit 3, unit 4. Kemudian bidang 6 pula ada 3 unit, bidang 7 ada 5 unit. Okey, ini ialah topik yang ada dalam buku teks tingkatan 4. Jadi awak jangan abaikan semua bidang ini ya, kerana soalan tingkatan SPM akan diambil daripada tingkatan 4 dan tingkatan 5. Jadi jangan abaikan apa yang cikgu ajar, awak kena ambil perhatian, take note. Okey? Ini antara topiknya. Baik. Dah faham ya? Okey, cikgu harap kamu fahamlah ya. Okey, seterusnya kita pergi. Okey. Jadi dalam bidang 5 tadi yang ni kan, bidang 5 ni, okey kita pergi maksud keseluruhan tentang bidang 5, menjadi insan yang bermoral. Ya, bidang 5 ni ada 4 unit kan. Jadi keseluruhan itu bidang 5 ni nak menjadikan awak insan yang bermoral. Apa dia? Okey, bidang insan bermoral ni membincangkan ciri insan bermoral berkepribadian mulia yang mampu menjadi suri teladan yang baik. Suri teladan ni maksudnya role model lah. Bersikap adil, prihatin dan mempraktikkan amalan bermoral yang diterima oleh masyarakat. Jadi kita nak kamu jadi insan yang bermoral. Jadi orang akan sebut-sebut nama awak kerana menjadi insan yang bermoral. Jangan jadi insan yang tidak bermoral. Nanti masuklah akhbar, masuklah media sosial, kena tangkap dan sebagainya. Itu maknanya belum ada nilai moral lah dalam diri dia. Kegagalan lah tu belajar moral di sekolah kan. Jadi insan bermoral sentiasa menghormati agama dan kepercayaan. Jadi agama di Malaysia ni kan pelbagai kan. Jadi macam cikgu agama Islam, macam kamu agama Hindu ada, agama Kristian ada, agama Buddha ada. Jadi kena sentiasa percaya pada Tuhan. Sebab nilai yang pertama tadi adalah kepercayaan pada Tuhan kan. Kemudian serta menyayangi diri dan orang lain. Jangan membenci, sayang orang lain. Tak semestinya bercinta sahaja. Ya, okey. Insan bermoral juga mampu membuat keputusan dengan menggunakan sumber dan maklumat secara otonomi berdasarkan norma masyarakat. Awak dah kenal perkataan norma kan? Norma tu suatu yang dijalankan dalam sesuatu masyarakat. Peraturan. Norma ni peraturan lah. Peraturan yang ada dalam sebuah masyarakat. Contohnya sekarang kita norma baharu COVID-19 kan. Kalau dulu boleh duduk dekat-dekat. Sekarang dah tak boleh, kena ada penjarakan sosial. Kalau dulu boleh bersalam-salaman, sekarang dah tak boleh kan. Kena pakai pelitup muka dan sebagainya. Itu norma baharulah untuk mula tahun lepas hingga tahun ini selagi COVID-19 tidak hilang. Okey? Dah faham setakat sekarang yang cikgu terangkan dalam video ini? Okey? Jadi tugasan yang cikgu berikan pada awak pada hari ini ringkas saja. Jadi kamu boleh kliklah nanti. Okey, tugasannya
Senaraikan 18 nilai universal yang cikgu terangkan tadi. Catatkan jawapan kamu dalam buku latihan pendidikan moral, buku panjang. Jika belum beli, boleh belilah kat kedai buku. Kedai buku buka ataupun kedai buku dekat luar pun boleh. Sediakan satu buku panjang. Jadi, indeks jangan lupa buat. Awak tulis tarikh 20 hari bulan Januari 2021. Tajuk ni adalah 18 nilai universal. Okey, kat mana nilai universal tu? Awak boleh back balik video ni, awak boleh tengok dekat ini. Okey. 18 nilai universal. Nanti bila ada kelas bersemuka, nak tengoklah awak dah siap ke belum. Okey semua? Cikgu harap kamu dapat faham dengan jelas topik yang kita bincangkan pada hari ini. Jadi, cikgu ucapkan selamat belajar. Kita jumpa lagi kelas PDPR pada hari Jumaat. Kan? Kalau awak tengok jadual PDPR, kelas kita pada hari Jumaat nanti. Nanti cikgu akan bincangkan untuk bidang 5 untuk unit yang pertama lah dalam buku teks. Okey semua? Kita jumpa lagi. Bye. Jangan lupa ya, siapkan latihan ini. Cikgu bagi masa pada awak 30 minit untuk siapkan kelas dalam kelas moral kita sekarang. Okey? Bye semua.